Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang semua yang menonton Telenisa Tales Live petang ni. Okey, hari ni kita nak berbincang satu topik iaitu sunat perempuan. Hari ni secara umumnya kita nak tengok reaksi dan pandangan masyarakat umum tentang topik sunat perempuan ni lah. Bersama-sama kita Puan Sharina Sharif, wakil daripada Telenisa dan juga Sisters in Islam. Assalamualaikum. Petang. Selamat petang Puan. Dan akan turut serta bersama kita pada petang ini Encik Fazli Othman, iaitu seorang aktivis masyarakat yang juga memperjuangkan pemahaman tentang sunat perempuan ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita pergi berbual dengan Encik Fazli, saya nak tujukan dululah soalan pertama pada Puan Sharina Sharif. Puan, kalau boleh Puan jelaskan pada penonton Telenisa kita pada petang ini, apa itu sunat perempuan dan terdapat berapa jenis sebenarnya sunat perempuan ni? Ya, terima kasih hari ini. Selamat petang sekali lagi kepada semua orang. Jadi untuk memulakan topik ni, saya akan berikan definisi mengikut World Health Organization atau Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Jadi menurut badan ini, sunat atau khitan perempuan ia lebih dikenali dalam bahasa Inggeris sebagai female genital circumcision atau female genital mutilation. Puan-puan dan tuan-tuan akan melihat dia punya short form FGM atau FGC. Jadi menurut World Health Organization, sunat perempuan ini terdiri daripada kesemua prosedur yang melibatkan pembuangan sebahagian atau keseluruhan bahagian luar genitalia atau kecederaan pada organ genital atas sebab-sebab adat atau budaya atau sebab-sebab non-terapeutik, maknanya sebab-sebab yang tak ada bukti yang mempunyai medical punya benefit. Jadi dari definition WHO juga, jenis-jenis FGM ada 4 jenis. Di Malaysia kita yang kita ketahui, kita mengamalkan 2 jenis, iaitu jenis 1 dan jenis 4. Jadi ada 4 jenis dan dia punya seriousness, sebanyak mana kena potong, bahagian mana kena potong, semua ada berlainan sedikit. Jadi type 1 yang jenis 1 yang selalu dipraktikkan di Malaysia adalah pembuangan sebahagian atau seluruh klitoris atau bahagian kulup. Dan jenis 4 yang ini yang kita ketahui paling common, ia adalah prosedur yang menyakitkan genitalia perempuan untuk tujuan bukan perubatan. Seperti tusukan atau tikaman atau turasan, lukaan dan pengkotoran. Dia cauterize, dia bakarkan sikit bahagian hujung tu. Type 1 itu bila dia ada pemotongan dilakukan. Jadi menurut klasifikasi ini, Malaysia mengamalkan sunat perempuan yang jenis 1 dan jenis 4. Jenis 2 dan 3 lebih banyak diamalkan di negara-negara Afrika atau negara-negara lain. Dan mengikut penyelidikan yang telah dibuat, seramai lebih kurang 93% wanita dan kanak-kanak perempuan telah menjalani prosedur khitan perempuan. Jadi untuk pengetahuan puan-puan dan tuan-tuan juga,
FGM ini atau sunat perempuan ini adalah satu isu yang telah diangkat oleh badan-badan antarabangsa dan ia merupakan satu pelanggaran hak asasi, pelanggaran kepada hak kesihatan dan juga pelanggaran kepada integriti kanak-kanak perempuan dan wanita. Dan mereka, badan-badan bersatu iaitu United Nations dan badan-badan di bawah United Nations seperti UNICEF dan sebagainya ada banyak membuat kajian dan menyumpai bahawa terdapat banyak jenis komplikasi yang berlaku disebabkan oleh sunat perempuan yang jangka pendek seperti sakit perut ataupun terkejut, pendarahan yang berlebihan, jangkitan infection, susah membuang air kecil dan ada juga impak yang jangka masa yang lebih panjang kepada kesihatan seksual dan kesihatan mental. Kadang-kadang ada kita mendapat wanita yang mempunyai banyak stres ataupun kesihatan mental dia terganggu disebabkan oleh pembuatan sunat perempuan ke atas mereka. Dan juga kita sebagai Malaysia, kita adalah signatory, jadi kita adalah ahli kepada UN dan juga satu lagi badan antarabangsa dinamakan CEDAW, Convention antarabangsa yang dinamakan CEDAW, iaitu Convention untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita serta juga convention mengenai hak kanak-kanak. Jadi ketiga-tiga convention ini ada menyarankan langkah-langkah yang perlu dibuat oleh kerajaan serta juga badan-badan lain bagi menghapuskan jangkitan perempuan di kalangan masyarakat di sesebuah negara tersebut. Jadi saya berhenti di sini saja Irene, dan kita teruskan mungkin kalau ada soalan-soalan yang lain sebentar lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan Sherina atas penerangan ringkas tentang apa itu sunat perempuan. Seterusnya saya rasa saya nak tujukan soalan pada Encik Fadli. Pertama, terima kasih Encik Fadli luangkan masa bersama kami dalam bincangkan isu ini. Baik, sama-sama. Minta maaf kerana terlewat. Tak apa. Okey, soalan saya, Cik Fadli, bila kita berbual pasal sunat perempuan ni, selalunya ia menarik perhatian wanita, khususnya golongan ibu. Bapa selalunya dia atas angin sikit, kurang ambil kisah sikit tentang isu sunat perempuan ni. Jadi soalan saya, apa pengalaman Encik Fadli sendiri tentang isu sunat perempuan ini dan apa yang membuatkan Encik Fadli berminat tentang isu sunat perempuan ini? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada moderator dan Puan Sherina. Okey, agak menarik isu yang jarang sekali saya bualkan dan saya kedepankan ataupun mengutarakan. Dan terima kasih kepada Sistem Islam kerana beri peluang. Beberapa minggu yang lalu saya sempat juga mendengar beberapa pencerahan tentang isu sunat perempuan ini. Okey, baiklah. Apa-apa pun kita bila bertanya tentang apakah pandangan saya sebagai seorang ayah dan apakah ibu-ibu yang banyak mengambil berat dan ayahnya atas angin. Ya, betul. Perkara itu memang menjadi satu normal di dalam masyarakat kita. Mak-mak yang akan mengambil berat. Ayah ni okey nak buat kan. Yang penting buat. Dan itu satu perkara. Yang keduanya seperti mana yang Puan Sherina katakan tadi, sunat perempuan ini dilaksanakan kerana atas kapasiti adat turun-temurun ataupun ni orang kata okey dalam agama kena buat. Mereka memberi jawapan sebegitu. Okey dalam agama kena buat, dalam Islam wajib buat, tetapi tidak melihat secara jauh, secara mendalam
dan secara kritikalnya apakah kesan-kesannya. Okey, baik. Kita kembali balik kepada apa yang Majlis Fatwa Kebangsaan yang telah diputuskan pada tahun 2009. Saya menghighlightkan perkataan jumhur ulama meletakkan wajib, dan di sana sebenarnya dia bukan wajib yang qat'i atau wajib yang telah ditetapkan. Di sana ada kelonggaran di bawahnya mengatakan bahawa sekiranya terdapat kemudaratan maka ia perlu dielakkan. Maka jelaslah dekat sini bahawa kewajipan sunat perempuan itu bukanlah kewajipan yang seperti mana kena bayar zakat, kewajipan seperti mana kewajipan khitan bagi yang lelaki, tapi kewajipan yang ada kelonggaran-kelonggaran mungkin boleh terjadi ataupun boleh pergi ke arah keharusan ataupun haram. Tapi itu saya tak nak sentuh lah. Berkenaan dengan apakah pandangan ataupun peribadi, ya betul, saya ada anak perempuan. Ini pengalaman saya secara peribadi lah, mungkin para pendengar boleh menilai untuk anak perempuan sendiri. Ini daripada apa yang saya alami sendiri. Okey, secara terus terangnya saya katakan bahawa bila anak sulung saya yang perempuan khitan, maka kita kata oh perempuan ni wajib khitan. Macam tu je kita oh wajib khitan, maksudnya sebelum umur dia setahun ataupun dalam tempoh paling awal selepas lahir kena wajib khitan ataupun sunat. Kita tak tahu pun kenapa benda tu perlu sunat. Tetapi kita kata oh ini sebab agama dan sebagainya. Tapi bila kita membaca, menyelidik dan melihat kembali apakah daripada segi sabda Rasulullah SAW ataupun perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh jumhur ulama, jelas lagi nyata wajib tetapi ada kelonggaran. Maka di sana sebenarnya memang patut ada kelonggaran di sana. Kerana apa? Kerana pengalaman anak sendiri. Anak saya dia lewat sedikit. Saya khitankan dia. Okey. Lebih kurang dalam tempoh umur dia 9 bulan nak masuk 10 bulan, dan di sana sebenarnya dia ada sedikit orang kata apa, tangisan yang membawa kepada bukan trauma tetapi perasaan takut bagi kanak-kanak itu sewaktu umur sebegitu. Tapi tak lama lah, dah tempoh seminggu macam tu kan, lepas tu dia akan lupa. Itu orang kata kesan, dan kita takut juga perkara ini kalau tidak dilihat secara kritikal. Kalau kewajipan ini terus-menerus kewajipan yang tetap, ianya akan memberi satu tanggapan yang salah kepada agama Islam itu sendiri. Sebagai contoh, kalau katalah seorang mu'alaf itu ataupun seorang wanita yang mu'alaf masuk Islam, perlukah dia khitan? Ada juga persoalan sebegitu. Jadi tak perlu dia khitan. Kalau dia dah besar, dia dah dewasa, dia akan memudaratkan. Jadi berbalik-balik kepada pengalaman, dia melihat kepada kesesuaian ataupun dia melihat kepada perlukah melakukan khitan itu. Kalau dia memberikan satu, dia ada, kalau tak buat dia beri efek yang lain, maka di sana adalah pandangan-pandangan perubatan yang mungkin lebih pakar. Tetapi kalau dia tidak mendatangkan apa-apa kesan, dia tidak mendatangkan apa-apa efek, maka di sana pandangan saya sendiri sebagai seorang ayah, maka tidak perlulah khitan. Kerana memang tak ada apa-apa efek pun. Walaupun ada orang cakap kalau kau tak khitankan dia nanti nafsu dia naik, tak ada pun mana-mana dapatan yang mengatakan sebegitu. Jadi sebagai seorang ayah, saya berpandangan atau pengalaman saya melihat kepada kesesuaian. Kalau sekiranya tak perlu nak khitan. Tak perlu nak khitan. Kerana kalau kita lihat sunat perempuan ini pun dia banyak prosedur seperti kata Puan Syarina tadi. Maka perlu lagi didik, kita mendidik para ayah dekat luar sana dan para ibu supaya mereka tahu kenapa perlu khitan dan kenapa tak perlu khitan. Ataupun kalau perkara ini boleh diangkat pada peringkat yang lebih tinggi, kalau dikatakan tidak perlu khitan, kenapa? Apakah betul-betul yang kukuh? Kalau itu menjadi pengukuhan, maka ianya sepatut disebarkan dan diberi pada orang ramai dan diberi pendidikan kepada ibu dan ayah. So daripada pandangan saya sebagai seorang ayah ataupun seorang lelaki, maka melihat pada keperluan, kalau tak perlu dah nak khitan, tak perlu kita nak ikut adat semasa ataupun apa persepsi-persepsi yang telah kita install selama ni yang telah menjadi adat orang Melayu kan. Tak perlu nak ikut, tetapi melihat kepada kajian-kajian ataupun dapatan-dapatan supaya seperti mana Puan Syarina kata, ianya tidak melanggari hak asasi kanak-kanak tersebut, dan kalau itu boleh
menyelamatkan mereka daripada kesan-kesan penyakit-penyakit yang lain, itu adalah yang terbaik. Baik. Terima kasih Encik Fadli tentang penerangan Encik Fadli tadi. Jadi saya nak tanya berikutan juga dengan respon Encik Fadli tadi, Puan Syarina, boleh Puan Syarina terangkan sikit bagaimana reaksi atau penerimaan sebenarnya golongan pakar-pakar perubatan, ilmuwan dan juga mereka yang berada di peringkat pengembalan undang-undang dan secara khususnya penerimaan penghapusan amalan sunat perempuan ini daripada golongan wanita dan ibu-ibu di Malaysia. Tapi kalau saya boleh berbalik kepada apa yang Cik Fadil kata tadi, pada permulaannya saya nak kata saya jarang mendengar pihak lelaki bercakap tentang isu-isu wanita dengan sungguh passionate sebegini. Jadi saya amat mengalu-alukan perbincangan seperti ini sebab isu hak wanita ni bukan isu wanita sahaja, ia isu seluruh masyarakat. Dan ini adalah penting untuk pihak lelaki juga bercakap dan mengetahui tentang isu-isu hak wanita. Dan saya juga ingin memberi lebih sedikit informasi menambah kepada apa yang telah dicakapkan. Jadi dari sedikit sebanyak penyelidikan, perlu dikatakan penyelidikan tentang isu ini memang tidak mencukupi, memang tidak menyeluruh. Jadi dia tidak ada evidence secara nationwide lah. Itu adalah salah satu masalah yang kami hadapi dalam mengadvokasikan isu ini. Jadi dari pendapat kalangan masyarakat, mengapa mereka melakukan sunat atau khitan perempuan, sebab-sebab yang telah diberikan adalah kerana ia wajib mengikut agama, ia telah dipraktikkan dalam budaya turun-temurun. Jadi mak kita buat, nenek kita buat, kenapa pula kita tak buat, ataupun kenapa kita tak buat ke anak kita. Satu lagi ialah untuk kebersihan, dan keempat seperti yang telah dikatakan untuk mengawal nafsu wanita dan mengelakkan anak perempuan menjadi liar lah. Jadi bagi tiap-tiap isu ini kami telah membuat penyelidikan yang lebih mendalam, kerana di sistem Islam ni kami nak melihat sama ada kalau ia memang diwajibkan oleh agama, kenapa ia diwajibkan? Kalau ia disuruh oleh agama, tentu ada kebaikannya, tentu ada kebaikan yang boleh di-experience dan dilihat. Jadi ialah memang macam kalau Cikgu Solah seperti Encik Fadil tu, mungkin dia mengikut cara logik, tak ada kebaikan, maknanya baik kita tak payah buat lah kalau tak ada evidence yang ia mendatangkan sesuatu kebaikan ataupun tak ada efek. Tapi banyak orang memerlukan perbincangan yang lebih mendalam, yang lebih luas. Jadi secara kami dapat penyelidikan yang menunjukkan bahawa tiada surah Al-Quran atau hadis yang secara terang mewajibkan sunat atau khitan perempuan. Memang tidak ada. Ia dibuat secara secara interpretasi. Jadi oleh kerana ada satu hadis yang menyatakan kena ikut amalan Nabi Ibrahim, maka ia adalah bermakna
bermakna khitan perempuan juga termasuk dalam amalan-amalan sebegitu. Ya, ini sebagai umpama. Saya bercakap secara simple ya. Memang para ugamawan akan lebih mendalam dalam isu-isu seperti ini. Yang keduanya, ini bukan budaya Islam kerana ia dipraktikkan sebelum kedatangan Islam, dan kalau kita lihat sedunia, ia dipraktikkan oleh banyak budaya bukan Islam. Dan yang paling ramai orang tidak tahu bahawa banyak negara Islam yang tidak ada budaya sunat perempuan. Dan kalau kita tengok dalam tahun sebelum umpamanya sebelum tahun 19 tahun sebelum century ini, memang praktis khitan di Saudi Arabia pun kurang. Dia confine kepada satu bahagian kecil Saudi Arabia dan bukan dipraktikkan di seluruh negara Saudi Arabia, dan banyak negara-negara Arab lagi yang tidak mempraktikkan khitan perempuan. Dan dari segi saintifik tidak ada bukti yang ia meningkatkan kebersihan, dan isu mengawal nafsu ni bukan juga tak ada evidence. Dan ini adalah satu cara untuk mengawal tubuh badan dan kelakuan wanita, dan inilah yang kita katakan patriarki dalam sistem di Malaysia dan juga di banyak negara-negara lain. Dari feedback kami, feedback adalah macam berlainan mengikut background, mengikut umur dan sebagainya. Jadi ada ibu-ibu yang mengatakan walaupun mereka tak berapa tentu, satu feedback yang selalu agak konsisten ialah bahawa mereka tidak tahu begitu banyak tentang hal sunat perempuan ni. Mereka tidak tahu dan kebanyakannya tidak mempersoalkan isu ini. Jadi mereka juga mengatakan mereka ingin tahu tapi tak tahu mana nak dapat information tentang perkara ini. Yang keduanya, ada segolongan ibu yang mengatakan ya walaupun ada macam kekeliruan atau debate tentang isu ini, sama ada wajib atau tidak wajib atau betulkah ia diperlukan oleh agama, walaupun ada debate tu, saya masih nak buat kerana sama ada pressure dari keluarga ataupun tidak dia tak nak melawan pressure tu. Tapi ada terutama sekali golongan ibu-ibu yang muda, yang berpendidikan, yang profesional, yang mula ada soalan-soalan yang lebih serius ya, melihat kepada impact, melihat kepada efek, dan juga kalau pada mereka medical effect itu, kebaikan medical itu amat penting. Kalau tak ada kebaikan medical, kenapa nak buat sebegini? Jadi itu kebanyakan feedback yang kami terima. Kami telah membuat apa yang kami panggilkan round table discussions, focus group discussions. Jadi di kalangan ibu muda, di kalangan ibu yang lebih berumur, dan juga kalangan wanita secara am, dan inilah antara feedback yang diterima. Terima kasih hari ini. Baik, terima kasih Puan Sharina. Bagi penonton dari Nisa pada petang ini, bagi sesiapa saja yang ingin mempelajari dengan lebih lanjut tentang isu sunat perempuan, anda sebenarnya boleh melayari Facebook Sisters in Islam untuk menonton siaran ulangan seminar sunat perempuan, mengenal dan fikir balik
amalan turun-temurun yang membincangkan sunat perempuan dari pandangan sudut agama, kesihatan, tradisi dan budaya oleh pelbagai narasumber, antaranya Profesor Dr. Dayang Anita, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim UKM dan Ketua Penyelidik mengenai Khitan Perempuan. Dan terdapat juga dalam seminar tersebut Datuk Haji Ismail Yahya, mantan Ketua Hakim Syar'i Terengganu, dan juga Rozana Isa iaitu pengarah SIS dan Puan Sherina Sharif sendiri. Okey. Seterusnya saya nak bertanya pada Encik Fadli, apakah antara lain usaha-usaha advokasi yang telah Encik usahakan dalam isu sunat perempuan ni? Mungkin mute rasanya Encik Fadli. Okey. Okey, yang pertamanya mungkin sedia maklum seperti mana yang saya beritahukan tadi, ini adalah pertama kali saya bersama dengan Sistem Islam dan bersama dalam isu yang sebegini, dan membuatkan saya terus mencari, mengkaji, dan insya-Allah akan datang boleh menyebarkan dan memberitahu apakah perkara yang perlu, apakah perkara yang tak perlu. Okey, akan tetapi untuk usaha-usaha advokasi sebegini, tidak lain dan tidak bukan, kalau di negara kita, kita akan melihat kembali kepada dapatan perundangan yang ada. Maknanya segi khitan ni, dia tak lain tak bukan, dia akan pergi kepada keagamaan dah, dia ritual keagamaan. Dan di sana kita boleh rujuk, sebagaimana saya katakan tadi, memang perkataan tertulisnya perkataan wajib, tetapi tak boleh berhenti dekat situ. Dianya kena membawa maksud, ataupun baca lagi yang bawah tu dia kata walau bagaimanapun sekiranya ia boleh membawa mudarat kepada diri, maka ia perlu dielakkan. Maka perkataan mudarat inilah yang perlu kita lihat, apakah mudarat-mudarat yang akan dihadapi oleh kanak-kanak terutamanya apabila melaksanakan sunat ataupun khitan perempuan ini, sebagaimana mungkin kesan-kesan dia tadi Puan Sherina dah ceritakan dan dah kongsikan dengan kita. Dan perkara itu sekiranya dah ada, saya harap pihak Sistem Islam terutamanya yang mengedepankan isu ini mengeluarkan dalam bentuk buklet ke, e-book ke dan sebagainya, supaya kami para ayah terutamanya dan para masyarakat rakyat Malaysia boleh membaca dan mendapat maklumat tersebut. Dan perkara itu pun lebih mudah untuk kita advokasi kepada orang lain. Itu yang pertama. Okay, baik. Yang kedua, daripada fatwa JAKIM itu juga, rentetan daripada itu, saya amat bersetuju juga sebagaimana fatwa di negeri Perlis yang mana terang dan nyata menyatakan bahawa khitan perempuan ataupun khitan kepada wanita ini dipersetujui kerana ianya adalah satu makrumah, yakni dalam bentuk penghormatan, seperti mana dalam hadis Ummu Atiyah, hadis Ummu Atiyah itu dinilaikan sebagai hasan oleh sebagian ulama. Tetapi sekiranya didapati tidak perlu melakukan khitan, maka khitan tidak perlu dilakukan. Dan ini saya katakan, dia bukannya sebagai satu kewajipan yang qat'i, kewajipan yang padu, kewajipan yang perlu dibuat macam mana kewajipan khitan lelaki. Tetapi kewajipan ni dia ada kelonggaran. Maka di sana kelonggaran itulah yang sebenarnya, kalau tanya saya terus terang, sebagai seorang lelaki, sebagai seorang ayah dan sebagai seorang rakyat Malaysia, kita kurang maklumat-maklumat sebegitu. Mungkin kajian-kajian telah dilaksanakan, kajian-kajian telah dilakukan, tetapi kajian-kajian itu perlu dalam berbentuk santai dan mudah untuk orang seperti rakyat marhain seperti saya ni untuk membaca, untuk dapatkan, dan kita boleh sampaikan dan kita boleh sebarkan. Dan saya tertarik juga dalam fatwa negeri Perlis menyatakan bahawa khitan bayi perempuan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tanpa merujuk kepada pakar merupakan amalan yang tidak punya dalil asas syarak. Ya, saya sangat-sangat setuju. Semalam pun saya sempat berbual dengan seorang doktor di area saya ni, di kawasan saya tinggal di Melaka, di Alor Gajah ni, beberapa orang doktor, saya sempat berbual. Sebenarnya betul lah kata Puan Sherina tadi, mereka yang berada di dalam alam ahlinya, maknanya dalam bidang perubatan, doktor dan sebagainya, mereka mengakui, kebanyakannya mereka mengakui bahawa amalan kita ni melihat kepada keperluan. Maka di sana kalau tidak memerlukan, maka ianya lebih baik kita tinggalkan kerana kemungkinan akan mendedahkan bayi kepada kemudaratan kerana takut dilakukan secara yang salah. Ini perkara-perkara yang orang seperti saya perlu tahu untuk sampaikan.
Itu secara peribadi. Tapi apa yang perlu diadvokasikan lagi adalah guru-guru di sekolah terutamanya. Di sekolah rendah, di sekolah menengah. Okay? Biasa kita mendengar macam mana yang Puan Sherina kata, bahagian perubatan tu memang ramai orang tak akan ambil pusing lah. Orang tak akan tahu apa penyakit, apa kesan, apa dia punya tu. Orang tak akan tahu. Orang tak nak ambil tahu. Tetapi alasan yang biasa orang-orang lama buat ataupun turun-temurun kata kalau tak sunat, maka anak ni akan nafsu dia bergelegak contohnya. Nafsu dia membuat-buat anak perempuan ni. Okay? Inilah sentimen yang dimainkan oleh masyarakat kita. Tetapi bila kita fikir balik secara logik, secara akal yang waras, kadang-kadang ada je non-Muslim, orang yang bukan Islam, wanita yang bukan Islam, lebih pandai menjaga diri berbanding dengan orang Islam. Bukan sebab orang non-Muslim ataupun orang bukan Islam itu khitan. Diorang tak mengamalkan khitan. Kebanyakan tak khitan. Tetapi kenapa peribadi mereka lebih baik daripada anak-anak Muslim kita, anak wanita-wanita Muslim kita? Maka khitan tak khitan bukan persoalan. Dia berkaitan dengan nilai manusiawi bagaimana seorang peribadi itu dididik. Maka perkara ini perlu disebarkan, perlu diluaskan buat masa ini. Kita kena bagi tahu masyarakat, kita kena bagi tahu orang kampung, kita kena bagi tahu bahawa sunat wanita ini dia tak ada kena-mengena dengan perangai. Dia tak ada kena-mengena dengan nafsu. Dia tak ada kena-mengena. Melainkan kalau dalam bidang perubatan, perkara ataupun di bahagian yang perlu disunat tu mengganggu. Dia datang mudarat tu mengganggu itu lain cerita. Mengikut kepakaran ataupun nasihat daripada perubatan. Itu cerita lain dah. Tetapi terma yang mengatakan kalau tak sunat, budak perempuan ni akan jadi liar, budak perempuan ni akan nafsu akan tinggi dan sebagainya, itulah yang perlu kita bersihkan daripada pemikiran-pemikiran masyarakat kita. Maka advokasi-advokasi beginilah yang perlu kita buat, yang perlu kita laksanakan secara santai dan dengan tidak menunding jari kepada sesiapa, tetapi kita perlu memperkasakan di setiap bahagian. Macam contoh tadi saya katakan, di peringkat sekolah rendah, di peringkat sekolah menengah, di peringkat IPT, di peringkat kursus-kursus perkahwinan, terutamanya kursus-kursus perkahwinan, kursus-kursus pasca perkahwinan perlu dilaksanakan, dan kursus-kursus di hospital. Biasanya kalau seorang ibu tu nak melahirkan anak yang pertama, dia akan ada apa? Dia akan ada kursus nak sambut untuk lelaki lah, untuk sambut baby untuk kali pertama. Kelahiran yang pertama, sambut baby, dia ada kursus. Maka perkara ini sepatutnya dimasukkan di dalam perkongsian di antara pihak hospital dengan parent tersebut, supaya bila anak itu dilahirkan, zuriat itu dilahirkan, kalau ianya perempuan, dia dah ada knowledge dah. Maka kita nak menyatakan maklumat, pengetahuan yang betul. Supaya apa? Supaya sebagaimana yang saya tertarik juga dengan Puan Sherina kata pada awal tadi, supaya kesan-kesan atau efek-efek yang kemudian hari tidak akan berlaku. Itu yang pertama. Tetapi apa yang lebih tinggi lagi adalah salah satu daripada hadis Rasulullah SAW kata apa? Rasulullah mengiyakan, akan tetapi Rasulullah kata jangan berlebih-lebihan. Maksudnya apa? Daripada konteks ini pun Rasulullah sangat berjaga-jaga. Kan? Rasulullah sangat berjaga-jaga. Apatah lagi kalau perkara itu pada masa sekarang dah ada kajian dan sebagainya. Kalau ianya tak perlu, tak perlulah. Kalau datang ke mudarat, lagi tak perlu. Kalau dia tak datang ke mudarat, tak perlu. Jadi perkara sebegini kita perlu didik masyarakat dalam bentuk yang santai. Dan sekali lagi saya katakan terima kasihlah kerana platform ini saya dapat bercakap tentang isu ini dan saya pun menyelidik, dan saya sendiri sebagai pandangan peribadi saya sendiri memahami atas isu ini, dan inilah juga mungkin saya akan sampaikan kepada keluarga saya, mungkin dengan kawan-kawan terdekat, dan sebenarnya memang perkara ini akan menjadi salah satu isu yang menghentak menghentak adat sendiri. Kita mempertikaikan. Inilah cabarannya. Kenapa ramai orang yang mengamalkan sesuatu perkara itu membabi buta, sembrono dan sebagainya, tapi tidak melihat kepada dapatan kajian dan melihat juga dapatan kajian itu daripada sudut agama, dalilnya, sabdaannya, dan juga perlu diiringkan. Sebab itu dalil dan sabdaan, dalil daripada Allah SWT dan sabda Rasulullah perlu diiringkan, perlu disinkroniskan dengan dapatan-dapatan perubatan secara saintifik, supaya ianya dapat dilihat dengan lebih harmoni. Sebab apa? Dalil Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW, dia sesekali tidak akan menyalahi fakta sains.
fakta perubatan dan sebagainya. Dia sentiasa ke depan. Nak yang tak nak kita mencari saja. Jadi nak dikatakan proses advokasi itu, inilah proses advokasi yang saya dapat. Mungkin ni untuk saya, alhamdulillah, saya rasa bersyukur saya boleh sampaikan, dan dia menjadi salah satu tugasan juga kepada rakan-rakan di dalam book ke ataupun something yang ringan yang boleh kami membaca dan dapatkan dan terus membuat penilaian supaya perkara ini tidak menjadi satu bebanan akan efek kesihatan terutama pada kanak-kanak wanita. Baik, terima kasih Encik Fadli tentang pandangan Encik Fadli tadi. Kami sangat bersetuju pihak. Ya Puan Syarina. Wah, sikit. Boleh, silakan Puan. Ya, yang pertama sekali pasal booklet tu Encik Fadli, memang kami tengah duk draft sekarang ni. Tapi sebelum ni kami telah membuat beberapa posting di Instagram semua. Mungkin Irene boleh bercakap tentang posting-posting tu sebentar lagi. Lagi satu isu ialah isu perubatan. Jadi memang susah untuk mendapat satu grup doktor-doktor yang sebulat suara tentang isu ni, tapi ada beberapa isu yang perlu kita tahu. Yang pertamanya, ia tidak prosedur ini tidak diajar dalam masa doktor tu duk belajar degree dia. Cara membuat kitan perempuan tidak diajar, tak ada dalam silibus. Jadi katan lelaki memang diajar sebab ia adalah sebahagian dari silibus perubatan medical, tapi bukan katan perempuan. Jadi mereka datang nak buat katan tu selalunya mengikut nak tengok rakan sekerja atau diajar oleh doktor yang lebih senior, atau buat cara mereka rasa yang betul. Jadi ini adalah satu kita kata risk ya, satu risiko yang kita nak letak baby kita dekat doktor tu, tak tahu dia nak buat macam mana dia dah belajar prosedur tu. Yang kedua, kita perlu ketahui bahawa klinik-klinik kerajaan sebenarnya tidak dibenarkan membuat katan perempuan, dan ini berbalik kepada isu yang ia bukan satu prosedur yang nak kata sanction lah, yang nak kata dipelajari, digabungkan dalam prosedur-prosedur yang boleh dibuat oleh seseorang doktor. Jadi mengikut aspek itu, klinik-klinik kerajaan tidak mengamalkan, tidak sepatutnya mengamalkan katan perempuan ni. Yang memberi perkhidmatan katan perempuan adalah klinik-klinik swasta. Dan kebanyakan sebab doktor-doktor ni kata kenapa mereka membuat katan perempuan ni bukan untuk kebaikan medical, bukan untuk benefit medical secara medical, tetapi ia kerana mereka disuruh buat katan perempuan itu oleh ibu ke bapa ke kaum keluarga lah. Dan mereka berkata kalau kita tak buat, maka ibu bapa ni nanti pergi ke bidan lagi masalah. Jadi itu reasoning yang diberi. Mereka tidak pernah berkata bahawa ia membawa kepada satu medical yang boleh ada bukti kebaikan medical. Dan yang ketiganya ialah bahawa isu ketiga saya nak bercakap ialah tentang yang tadi Encik bercakap tentang Rasulullah mengiyakan, mengatakan buat jangan terlalu banyak ke. Jadi ini adalah kerana kita perlu tahu bahawa Rasulullah SAW tidak mengamalkan katan perempuan atas anak-anak perempuan Rasulullah.
Dan di Mekah ini bukan budaya orang-orang di Mekah. Bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, ini adalah satu aspek budaya orang-orang di Madinah. Jadi persoalan ini diketengahkan di Madinah. Jadi oleh kerana tidak melanggar kepada budaya setempat, maka Rasulullah mengiyakan secara tidak terlalu beliau berkata jangan buat terlalu banyak lah, jangan potong terlalu banyak, macam tu lah dikatakan. Jadi hari ini setakat situ saja saya nak terangkan sedikit sebanyak tentang apa yang telah dikatakan tadi. Baik, terima kasih Puan Sharina. Tadi Puan Sharina ada mengatakan sedikit pasal posting di social media Sisters in Islam mengenai sunat perempuan. Ya, betul, sempena Hari Antarabangsa dari bagi zero toleransi untuk sunat perempuan pada 6 Februari, Sisters in Islam telah pun mengadakan sebuah kempen media sosial mengenai sunat perempuan yang telah merungkai beberapa mitos yang biasanya didengar mengenai sunat perempuan ini. Jadi bagi sesiapa yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut, boleh ke media sosial Sisters in Islam. Tadi juga Puan Sharina ada sebut tentang sis ada dalam proses penyediaan buklet FGM. Selain daripada itu, Puan Sharina, apakah lagi usaha-usaha yang diketengahkan oleh sis atau mana-mana lagi badan NGO atau pihak yang menyokong dalam menghapuskan amalan Khitan Perempuan ini? Mute rasanya Puan Sharina. Baik. Sekarang. Terima kasih hari ini. Jadi bagi badan-badan aktivis wanita, memang ini satu isu yang telah dibangkitkan dah lama dah lebih 10 tahun. Dari permulaan SIS pun kami ada membangkitkan isu ini. Tapi kalau kita tengok dalam kebelakangan ni, kami telah memberikan satu report kepada SIDO, iaitu badan yang tadi saya cakapkan di United Nations, dan juga lagi satu report Universal Periodic Review. Jadi report-report ini adalah untuk melihat setakat mana kerajaan mengikuti dan mengangkat hak asasi wanita dan juga hak asasi manusia secara amnya. Jadi isu ini telah dibangkitkan dan ia telah menjadi satu isu hangat dalam media, dan di situ kami mendapat satu perbualan lah, setengah-setengah perbualan tu agak toksik. Isu ini amat sensitif dan kadang-kadang di social media perbualannya amat agresif juga. Tapi pada dalam platform-platform sebegini perbualannya lebih kepada memberi information dan memberi pengetahuan dan penerapan kepada isu itu dengan lebih mendalam. Kami juga telah membuat satu penyelidikan tentang bagaimana media melihat kepada isu ini, sebab isu yang paling penting dalam isu ini untuk menukar budaya. Jadi cara kita cakapkan tentang isu itu mesti juga tukar. Jadi kalau kita lihat 100 tahun dahulu di seluruh dunia, isu menyimpan hamba memang
menjadi kebiasaan. Tapi sekarang kalau kita kata kita ada hamba di rumah, ni dah macam orang semua macam mana buat macam tu. Bukankah ini satu criminal behaviour kan? Dan sekarang trafficking, semua isu telah sedang dicakapkan secara awam. Tapi isu FGM ni adalah satu isu sensitif kerana berkenaan dengan genitalia wanita dan ia tidak mendapat conversation secara di media ataupun seperti Fadli kata, dia bersama keluarga pun susah, bersama mak, bersama dengan suami pun susah nak cakap pasal isu ni kadang-kadang. Jadi kami ingin memberikan information secara factual supaya senang sikit, tak payah cakap pasal emosi ataupun sentiment. Ini semua facts and information, evidence based on sama ada penyelidikan ataupun penyelidikan di Malaysia ataupun penyelidikan antarabangsa. Kami telah ada satu public forum pada 8 Februari terbuka kepada orang awam dan hopefully kami akan ada ini secara regular dan juga buat booklet atau buat posters, advokasinya sebegitu. Dari segi engagement dengan badan-badan kerajaan pun kami ada membuat engagement dengan pihak-pihak badan-badan agama, Kementerian Kesihatan, Kementerian Wanita dan kementerian lain yang ada kaitan dengan isu FGM ni. Tapi saya rasa yang perlu adalah interest dari masyarakat am tentang isu ini. Apabila interest itu menjadi critical mass, barulah conversation dia akan menjadi lebih aktif dan mungkin itu akan menangkap perhatian orang-orang politik ni untuk memberi satu sama ada undang-undang atau sebagainya. Yang kami ketahui pihak JAKIM memang sedang mengkaji fatwa ni, so itu adalah satu yang positif. Tapi kami tak tahulah direction mana JAKIM nak membuat isu FGM ni. Jadi kami memberi mereka sebanyak mana information yang mereka memerlukan supaya membuat keputusan mereka dengan in an informed way. Terima kasih hari ini. Baik Puan Sharina, begitu banyak ya sebenarnya usaha-usaha yang diketengahkan oleh pelbagai pihak untuk menghapuskan amalan sunat perempuan ni. Okey, sebelum tu saya nak bacakan satu komen daripada penonton FB kita, daripada Nisha. We need more men like Mr. Fadli. Not many people or men would understand about this matter. There is a need to educate girls, women, parents and family about this matter. Okay, saya sangat bersetuju dengan komen ini. Oleh itu saya nak tanya satu soalan untuk Encik Fadli. Macam mana kita nak encourage bapa-bapa ni mengambil tahu dan berkongsi ilmu ni sebagai seorang bapa, ketua keluarga selalunya. Silakan Encik Fadli. Okey, bila seseorang tu nak tahu something, benda yang baru, dia bukan perlu ditolak atau ditarik, tetapi dia perlu kepada why. Why nak tahu. So kalau ada elemen why tu, terus dia akan mencari. Tapi kalau tak ada elemen why, maka dia akan mengikut je apa yang berlaku daripada zaman dulu sampailah sekarang. Maknanya peluang yang ada sekarang ni, yang saya sedang bersama dengan Sidang Islam, sedang berkudara ni,
kita sama-sama fikirkanlah. Okay, bukannya kita nak menafikan apa yang ada dalam sabda Rasulullah SAW. Okay, tetapi melihat balik kepada hadis itu, di manakah lokasi hadis itu, apakah ketika itu zaman Mekah ataupun Madinah, suasana, dan itu semua adalah bahan-bahan kajian yang perlu disemak, dilihat latar belakang masyarakat dan bagaimana. Itu semua adalah keupayaan ilmu untuk mencari. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah menimbulkan rasa ingin tahu itu sendiri. Kan, kenapa anak aku perlu nak kena sunat? Patutnya lelaki tu dah wajib dah, kenapa perempuan nak kena sunat? Sebab majoriti ayah-ayah atau majoriti lelaki kata kenapa kena sunat? Supaya nafsu anak perempuan tu tidak melonjak-lonjak ataupun tidak terlampau mengganas. Itu school of thought tu masih ada lagi. Latar belakang pendidikan sebegitu masih ditanam begitu kuat lagi. Maka nak tak nak, mereka yang profesional, yang boleh berfikir di atas dalil dan sabdaan Rasulullah SAW perlu mensisikan, mengiringkan dengan dapatan-dapatan sains juga, dapatan-dapatan pakar perubatan. Supaya apa? Supaya mereka memang golongan yang ada ijazah, mereka golongan cerdik pandai. Dalam masa yang sama, mereka ni adalah ahli fikir ataupun ulul albab, pintu kepada pengetahuan, supaya generasi-generasi akan datang ataupun anak-anak tidak mewarisi apa yang orang lama bawa ni. So bila tanya macam mana nak kehadapankan perkara ini, tak lain dan tak bukanlah. Yang pertama atas diri sendiri. Yang keduanya saya tertarik dengan pelbagai usaha-usaha sistem Islam. Kalau katakan bila bertanya kepada saya sebelum ni banyak buat advokasi tentang sexual education for parents. Kita bercerita bagaimana nak ajar anak sexual education dekat rumah, macam mana parent nak ajar, macam mana cara nak deliver, macam mana nak sampaikan. Okay. Dan orang seperti saya ataupun kebanyakan yang sedang menonton ini, mereka ni tak ada kuasa. Sebagaimana Puan Syarina kata, tadi ada sebut biar macam mana kita nak panggil orang politik tu, itu menjadi satu kesukaran. So apa yang berada di atas bahu kita, apa yang berada di atas pundak kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang lelaki adalah kesedaran tu sendirilah. Kesedaran tu sendiri dan bagaimana medium nak sampaikan tu dalam bentuk yang santai dan ilmiah. Saya suka apa yang Puan Syarina katakan tadi, bahawa isu ni sangat tabu. Dia macam isu seks juga, seksual. Sangat tabu. Bila sebut tentang seksual, semua fikir pasal fizikal, semua fikir pasal perbuatan. Padahal seksual itu berlaku atas 5 elemen. Kognitifnya, fizikalnya, emosinya, sosialnya dan spiritual. Itu adalah elemen-elemen seksual. Tapi orang kita bila sebut tentang seksual, dia akan berfikir tentang perhubungan tubuh badan. Itu sahaja. Sama juga dengan isu ini. Memang sangat-sangat tabu, tetapi ianya perlu disampaikan dalam bentuk yang direct, yang terus, yang tepat. Sebab itu di dalam Al-Quran, dalam satu ayat, yang mana ayat ini digunakan oleh Rasulullah SAW sewaktu mana-mana permulaan khutbahnya. Perkataan yang digunakan pada ayat itu daripada ayat Quran, saya ambil dua patah perkataan saja, yakni kaulan sadida. Apa itu kaulan sadida? Kaulan sadidah ni adalah perkataan yang tepat dan dia direct, yang tidak membawa apa-apa maksud yang lain. Maksudnya seperti ini. Kalau dalam pelajaran sexual education kita, perkataan zakar itu adalah zakar, maka zakar tidak boleh digantikan dengan terung, boleh timun ataupun payudara itu digantikan dengan nasi lemak dan sebagainya. Para guru, para pendidik tak boleh buat sebegitu. Maka kaulan sadidah itu adalah direct, tepat dan berpandukan kepada dapatan-dapatan yang menjurus kepada apa matlamat kita nak sampaikan. Sama juga dengan pengetahuan sunat khitan bagi wanita ini. Penyampai ataupun orang yang nak sampaikan tu, yang pertama mesti hati kering lah, sebab dia akan banyak datang tomahan-tomahan. Yang keduanya, penyampaiannya itu mesti direct, mudah, sampai dan santai, dan mengikut lunas-lunas di dalam masyarakat tu sendiri. Sebagai contoh, orang Melaka tak sama macam orang Kelantan. Kan? Orang Pahang tak sama macam orang Sabah. Jadi untuk buat advokasi atau nak menyampaikan juga sebab salah satu cabaran dah melihat kepada lokaliti dalam sistem masyarakat tersebut. Asalkan kaulan sadida itu tepat. Kita tidak mempermain-mainkan apa yang kita nak sampaikan ni. Ini menjadi kayu ukur yang paling utama. Sebab itu saya memang tunggu-tunggulah yang kata e-book tu dan sebagainya. Sebenarnya kalau ibu-ibu yang sebegitu kalau sampai, saya akan saringkan lagi. Mungkin saya akan saring tu bukan saring maklumat,
tapi saring macam mana nak deliver dan sebagainya mengikut kreativiti kita. Dan inilah yang kita perlu sampai kepada masyarakat, dan perlu diperkasakan ayah-ayah dan lelaki. Sebab itu sistem Islam, saya yakin dan percaya memang menyantuni para lelaki, cumanya perlu ada jugalah ikon dalam sistem Islam, walaupun nama sister, tapi perlu ada ikon untuk ayah-ayah atau lelaki ni untuk bercakap tentang isu ini. Terima kasih banyak-banyak Encik Fadli tentang huraian dan pandangan Encik Fadli tadi. Okey, kita sebenarnya kesetukan masa dah. Tapi soalan terakhir, tadi Puan Sharina ada apa-apa soalan dari Puan? Tak. Kalau saya boleh tanya satu soalan kepada Encik Fadli tentang ikon tu, mungkin dalam beberapa tahun kita tengoklah Encik Fadli kalau boleh sudi jadi ikon Islam kita tengok ya. Tapi saya nak tanya, Encik Fadli ni seorang cikgu di sekolah. Ni dah work from home, kucing pun sekali masuk kamera. Saya nak tanya Encik Fadli, salah satu saranan dari badan-badan NGO seperti kita ialah isu sexual education. Dan di banyak negara-negara, terutama negara-negara barat, sexual education ni bermula dari umur yang agak muda. Dari kecil dia orang diajar pasal sexual harassment, molestation, macam-macam, dan mereka diajar secara factual, secara saintifik, supaya mereka tak ada rasa macam kekok ke malu ke nak cakap tentang isu-isu ni. Jadi dalam isu seperti FGM dan juga banyak isu seksualiti dan perhubungan seksual yang lain pun ada banyak isu kan. Kita tengok banyak teenage pregnancy dan sebagainya di Malaysia. FGM adalah salah satu dalam kelompok itulah. Apa pendapat Encik Fadli tentang sexual education dalam kurikulum di Malaysia, dan agaknya bila kita boleh melihat perkembangan seperti ini di Malaysia? Okey, ini rasakan saya takut kan dia leret lagi 1 jam ni. Sebab dah masuk tajuk lain ni. Okey, tapi tak apalah, saya respon lah. Okey, tentang sexual education saya akui kita tak ada satu subjek yang khusus di dalam pendidikan seksualiti di sekolah. Dan kalau bertanya tentang pandangan tentang saya sendiri pun, di Malaysia dari segi culture-nya tidak perlu satu subjek yang khusus. PS contohnya, pendidikan seksual, tak perlu. Sebab apa? Dia telah merentasi kurikulum. Okey, dia akan menjadi rentetan kepada ikonik tadi. Sebab tu saya kata kalau jadi ikonik, saya rasa jadi isu yang besar lah. Saya rasa ustaz yang pertama masuk sistem Islam saya lah. Jadi perkara ini sebenarnya dia telah merentasi kurikulum daripada subjek pendidikan Islam sekali pun dah ada, dan terutama sekali dalam pendidikan jasmani dan kesihatan. Dan saya adalah salah seorang guru yang mengajar dua subjek, pendidikan Islam dan pendidikan kesihatan. Kalau bertanya tentang pandangan saya, apa yang kurikulum silibus KPM telah susun, ianya bersesuaian dengan tahap umur saya kata tahap umur kanak-kanak di sekolah rendah terutamanya. Saya sekolah rendah. Okey, tahap umur sekolah rendah. Tetapi mengikut tahap pemikiran, ini salah satu cabaran kepada guru-guru kita. Tahap umur tak ada masalah. Dia orang belajar daripada prasekolah, ada 5 private part, sentuhan selamat, sentuhan tak selamat. Dia masuk darjah 3, dia dah belajar lagi sentuhan selamat, sentuhan tak selamat. Kalau pendidikan kesihatan, mereka dah belajar darjah 4, darjah 5, hubungan seks tu apa. Kalau dalam pendidikan Islam, darjah 3 dah belajar kenapa kena mandi wajib, kena bersetubuh contohnya. Tetapi dari konteks tahap pemikiran, ini cabaran para pendidik. Sebagai contoh, sebagai seorang guru pendidikan Islam darjah 3, okey, darjah 3, kenapa kena mandi wajib? Salah satu sebabnya adalah bersetubuh. Bagaimana seorang guru hendak mendefinisikan persetubuhan kepada murid yang 9 tahun? Ini katakan cabaran pada tahap pemikiran. Dan inilah yang perlu diambil berat oleh Kementerian Pendidikan sendiri untuk polish setiap tahun trending ataupun up to date bagaimana hendak deliver kepada guru-guru
hendak mendefinisikan dengan perkataan tadilah, kaulan sadidah tadi, perkataan yang tepat kepada budak 9 tahun, apa itu persetubuhan. Alhamdulillah saya peribadi saya berjaya terangkan kepada budak. Saya kata saya ambil marker pen, saya ambil tutup dia, saya masukkan ni zakat ni farad masuk. Tu je, budak faham. Kan? Tetapi tak boleh habis di situ. Halal haram dia bagaimana? Nanti dia kata kalau begitu saya boleh buat dengan mak saya. Itu termasuk dalam hukum. Jadi dia banyak proses dan banyak teknik dan caranya. Jadi ada dua perkara. Kalau katakan silibus pendidikan seksualiti, bagi saya, pandangan saya, ia cukup bagus. Cumanya dari segi bagaimana nak menyantuni tahap pemikiran, itu adalah cabaran. Sebab ada budak tahun 1 dah tengok video lucah. Jadi dia dah boleh buat. So tahap pemikiran dia dah sama macam budak tahun 6. Dah kematangan dia lebih tinggi. So bagaimana guru-guru pendidik hendak menyantuni. Jadi sama juga dengan isu khitan wanita ini ataupun khitan perempuan ini. Ayah-ayah macam saya contohnya, walaupun dah dapat degree, kerja bagusnya, tapi pemikiran sama macam orang 70-an, 80-an, 60-an. Kata kalau tak sunat, nafsu perempuan naik. Itu maksud tahap pemikiran. So inilah cabaran di sekolah kalau sexual educationnya, tahap umur tak ada masalah. Itulah silibus yang terbaik yang KPM dah buat. Tetapi dari segi penambahbaikan, tahap pemikiran itu menjadi salah satu cabaran yang perlu kepada seminar, yang perlu kepada bengkel, yang perlu kepada bahan bantu mengajar yang lebih up to date apa yang ada sekarang dan ikut perkembangan semasa dan pada masa-masa akan datang. Nak sekarang semua PDPR, semua online. Jadi kalau semalam saya bercakap di sini harian tentang sugar book. Hari ini budak sekolah rendah pun boleh terjebak dengan sugar book, boleh tengok PDPR. Mana tahu? Sebab dah ada online. Jadi tahap pemikiran itu yang perlu kita santuni supaya rakyat Malaysia lebih menjadi tingginya nilai manusiawi itu. Baik, saya kira mungkin kita boleh jemput lagi semula Encik Fadli untuk berbincang tentang pendidikan seksual ini. Okey, nampaknya kita telah pun tamat sesi Telinisa pada hari ini. Terima kasih kepada dua narasumber kita, Puan Sharina Sharif dan juga Encik Fadli. Suka saya ingatkan kepada semua penonton Telinisa, singgah-singgah ke social media Sisters in Islam untuk mengetahui lebih lanjut dan juga ke Facebook Sisters in Islam untuk menyaksikan semula rakaman seminar kami. Dan bagi sesiapa yang ada persoalan lagi tentang FGM, boleh terus tentang sunat perempuan, boleh saja terus menghubungi Telinisa di 012-812-3424. Baik, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi di Telinisa Tazlah yang seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.